Assalamualaikum, salam sejahtera kepada followers MRC TV. Bersama lagi pada hari ini host anda Fauzi. Okey, hari ini kita nak review kereta apa lagi? Kita nak review satu unit Mercedes-Benz C43 AMG 4MATIC guys, tahun 2018, yang di mana yang ini Japan spec. So stay tune, tengok video sampai habis. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa subscribe channel YouTube kami MRC TV. Dan juga kalau korang tengah mencari kereta recon, korang boleh lawati juga Facebook page kami MRC TV. Jangan lupa TikTok baru kami MRC Motorsport. Okey guys, untuk Mercedes C43, kalau korang sedia maklum, untuk C-Class kita ada terlalu banyak variant dia. Daripada yang paling low spec kita ada C180, C200, C250, C300, C43 dan paling atas bapak dia adalah C63. Okey. So saya bawakan korang adalah Mercedes-Benz C43, di bawah sikit C63. So untuk yang ini dia datang dengan warna silver dan Japan spec. Okey, ada kelebihan dan keburukan kalau kita ambil UK ataupun Japan spec. Okey. So kita nak cerita tentang enjin lah buat pertama kali kan. Kita nak cerita tentang enjin. Untuk Mercedes-Benz C43, dia menggunakan enjin kapasiti dia 3.0 liter bi turbo charge. Dan horsepower dia pula sehingga 362 horsepower. Kalau kita bandingkan dengan C63, okey, untuk C63 dia punya horsepower lebih tinggi sehingga 503 horsepower. Oh, memanglah dengan gearbox untuk C43 pula dia menggunakan automatic 9G-tronic. Okey. So memang ada kentut macam Volkswagen juga. Korang memang suka dengar kentut kan? Tak apa, kita akan belanja juga exhaust dia kejap lagi. So dari segi facelift, okey. Untuk pre-facelift ni, okey, dia menggunakan chassis yang lama lah, WDD 205. Kalau yang baru punya dia WDD 206. Okey. So facelift dia kalau korang tengok dia sama dengan C200, okey, C63 sama saja. Cuma dari segi bumper dia ada perbezaan. Okey, C43 kita compare dengan atas lah, power dengan power, okey. C43 dengan C63 dia ada perbezaan dari segi bumper dia, yang di mana C43 nampak lebih sama seakan-akan dengan C200, tapi dia mainkan warna hitam dan juga dia punya apa fake event dia tu, event dia tu kan. Okey, untuk C63 dia ada lebih senyum lagi. Dia kecil sikit berbanding dengan C43. Okey, kemudian lain-lain sama saja dari segi lampu dia, dari segi grill dia. Untuk grill pula optional. Kadang-kadang dia datang dengan grill yang GT grill ataupun dia datang dengan ni blade punya ataupun yang ini diamond. Alright. So untuk yang blade ni kita boleh tukar yang dua blade sahaja. Okey, dia punya diamond kecil-kecil sikit saja. Okey, kemudian untuk Japan spec dia wajib datang dengan ni Distronic Plus, di mana Distronic Plus ini adalah pre-crash untuk sistem daripada Mercedes Japan. Okey, kemudian untuk lampu dia pula, lampu dia untuk C43 dia design dia macam ni. Kalau C300 pula horsepower dia dalam 240 lebih. Lupa nak mention. Untuk lampu C300 dia berbeza pula. Dia ada satu partial. Okey. So dia berbeza kat situ. Untuk C63 dan C43 sama saja. So macam mana dari segi bahagian belakang dia pula? Jom kita tengok. So guys, untuk bahagian belakang buntut untuk Mercedes-Benz C43, kita compare juga dengan C63. Okey. So untuk C43 dan juga C63, dia punya lampu memang sama sahaja. Untuk C300 sahaja yang berbeza lah. Okey. Di mana untuk C300 dia punya lampu berbentuk C. Tapi untuk C43 dan juga C63 berbentuk macam ni. Okey. Korang tengok design dia. Kemudian dari segi bumper dia, C43 dan C63 sama saja, cuma satu dari segi exhaust dia. Exhaust untuk C63 nampak lebih garang, di mana dia ada dua exhaust kanan dan dua exhaust kiri dan nampak lebih petak lagi. Dari segi tuning engine pun berbeza kan, saya dah mention dah tadi. Kemudian untuk emblem dia AMG sebelah sini dan juga C43 di sana. Dia tak sempat nak buat satu lagi emblem 4MATIC. Kereta ni datang dengan 4MATIC kalau korang nak tahu. Okey, kemudian dari segi space pula, saya buka, dia datang dengan ni power boot guys. Ruangan jangan cerita, kereta sedan mestilah ruangan banyak. Boleh muatkan satu basikal lipat ataupun korang boleh sumbat. Luggage yang besar dua, okey. Kemudian mungkin bag golf. Korang boleh pakai. Okey, boleh masuk dalam. So kita tekan saja akan tertutup secara automatik. Jom kita tengok pada bahagian tepi dia macam mana bentuk rupa rim dan lain-lain.
Okey guys, untuk bahagian tepi kita nak cerita apa? Okey, banyak sebenarnya kita nak cerita. Dari sisi tepi kita nak cerita dari segi rim dia lah. Okey, rim dia kalau korang tengok untuk C43 dia mengenakan rim 19 inci dan juga brake disc dia besar. Dengan C63 dia lagi besar, tapi C43 pun dah cukup besar. Dia berbeza dengan C200, C300 yang lain. Dan kalau korang tengok dia brake caliper daripada AMG juga. Okey. Kemudian untuk C63 pula dia punya design rim, dia mengikut edition 1 punya lah. Banyak dia punya spoke tu kan, berpecah-pecah tu kan, warna hitam juga. Kemudian ada juga emblem by turbo kat sini dan 4matic. Okey. Kemudian dari sisi tepi juga saya nak terangkan adalah dia datang dengan smart entry system sebabkan ini adalah Japan spec. Kemudian untuk side mirror dia pun ada blind spot monitor. Okey. Satu kekurangan saja untuk kereta unit yang ini, dia tak datang dengan panoramic sunroof. Ada juga sesetengah kereta C43 ataupun C63 datang dengan panoramic sunroof. Okey, so jom kita masuk bahagian dalam dia. Okey, sekarang ni kita berada di bahagian dalaman untuk Mercedes C43. Okey, untuk Mercedes C43 kita nak terangkan adalah dari segi seat dia. Dia ada beza dengan C63 yang di mana kalau C63 dia punya seat berwarna hitam dan full leather seat. Sama juga yang unit yang ini C43 full leather seat tapi dia optional. Kadang-kadang dia datang dengan warna merah, kadang-kadang dia datang dengan warna hitam. Tapi satu je berbeza dengan C63, C63 dia wajib datang dengan seat belt warna merah. Untuk unit ini C43 dia datang seat belt warna hitam. Okey. So ada tambahan lagi adalah dari segi dia punya steering design. Steering design C63 dan juga C43 dia punya design steering adalah AMG. Okey, kalau kita sebut tentang AMG, dia punya design steering adalah flat bottom dan juga wajib ni pedal shift. Dari segi performance jangan ceritalah, kalau pakai ini memang laju berdesuk lah, kentut je kalau nak main pedal shift. Okey. Kemudian untuk meter dia pula sehingga 280 kmh. Kemudian dari segi design meter dia pula, bahagian dalaman dia mainkan juga dengan design ala-ala macam bendera finishing line tu. Bukannya carbon rasanya, tapi dia macam finishing bendera tu kan. Okey. So ada tambahan lagi untuk bahagian tengah ni, kokpit tengah ni kan, armrest dia kan. Untuk bahagian tengah dia sama je dengan C200, C300 AMG punya, di mana dia kenakan dengan wooden punya konsep. Ada cup holder kat bahagian sini, ada space untuk kita letak phone ataupun power bank. Kemudian untuk button-button untuk control aircon pun simple saja. Sama je dengan C200 ataupun C300. Dan untuk signature Mercedes-Benz memang ada dia punya jam kat sini dan kita boleh adjust melalui infotainment dia. Okey, untuk infotainment dia pula saya anggarkan dia punya ukuran dalam 10 inci sahaja, simple sahaja, sama juga dengan C200, C63 ataupun C180 sekalipun, sama saja dia punya size. Dan juga apa lagi saya nak cerita adalah dia punya ni dynamic selection mode, yang di mana kita boleh control dia punya tuning engine dia. Kita boleh tukar kepada comfort, kita boleh tukar kepada eco, kita boleh tukar kepada sport, sport plus dan individual. Individual tu kalau korang nak tahu dia boleh tukar lah, macam contohnya korang nak suspension sport tapi engine dia korang nak santai je, nak eco je ataupun nak comfort, korang boleh tune sendiri dekat korang punya infotainment. Okey, kemudian dari segi button-button yang sedia ada kat sini untuk control volume, untuk control dia punya suspension, korang bawa je untuk comfort, tapi suspension nak keras korang boleh adjust kat sini juga. Traction control pun ada, dan untuk kat sini dia ada satu touchpad di mana korang boleh control infotainment lah. Okey, dengan juga ada button untuk kita scroll player ni. Okey. Kemudian untuk gear dia sama saja macam C200 yang lain, C300 ataupun C43, C63. Dia punya untuk masuk gear di bahagian steering sini. Dan untuk kita adjust steering kita, dia ada satu button kat sini. Nampak? Vertical boleh, horizontal pun boleh. Nampak? Style kan? Dan unit yang ni sebenarnya datang dengan push start button. Just plug and play saja. Tapi sekarang ni dia tak pasang lagi, just plug and play saja. Kemudian unit ini juga datang dengan electric seat kiri dan kanan dan memory seat. Heater seat pun ada juga sebabkan ini adalah imported punya, sebabkan Japan kadang-kadang dia ada musim sejuk. Okey, kalau musim sejuk dia terpaksalah pakai heater seat. Okey. Kemudian ada surrounding sound system daripada Burmester, dan nama pun kereta premium. Kenalah bagi sesuatu yang premium untuk kereta kita. Okey, so kita nak tunjukkan pada bahagian belakang macam mana keselesaan untuk kereta sport sedan. Jom kita tengok.
Okey, untuk bahagian belakang pula, penumpang belakang kan paling penting juga sebenarnya kalau kita nak memilih kereta sedan. Okey. Untuk Mercedes C43 dia memang terkenal C-Class C-Class saya terangkan di sini. C-Class memang terkenal dengan comfort dia. Yang di mana untuk penumpang belakang ni dari segi keselesaan ruangan bahu, ruangan kaki dan juga ruangan kepala memang banyak ruangan dia. Contohnya sekarang ni saya bagi contoh, ketinggian saya 176 cm tapi keselesaan untuk bahagian kaki ada banyak ruangan lagi. Okey, kepala pun ada banyak ruangan lagi. Berbanding dengan CLA punya kelas, CLA dia agak limited untuk bahagian kepala. Walaupun bahagian kaki ada ruangan tapi bahagian kepala sedikit limited disebabkan itu adalah coupe design. Okey, so korang prefer ambil yang mana? Mestilah C-Class kan. Okey. Kemudian untuk C43 ni juga walaupun dia performance punya kereta, dia ada juga Isofix. Isofix boleh je bawa anak-anak korang sendiri. Ada dua lagi, kiri ada, kanan pun ada. Dan seat dia pun nampak premium tak? Korang boleh bawa kereta ni jumpa klien korang, show off sikit kan. Baru steady nak close sikit, close sale. Okey. Apa lagi adalah kalau korang tengok dari segi trim door dia. Door trim dia kan ada juga wooden kat sini, ada juga warna merah leather kat sini dan juga warna hitam. Bumbung dia pun berwarna hitam. Macam saya cakap tadi, dia datang juga dengan surrounding sound system daripada Burmester. Ada tweeter dia juga kecil sebelah sini. Okey. So untuk bahagian belakang pun ada juga Mercedes-Benz bagi untuk belakang punya blower aircon. Tapi bagi saya untuk bahagian depan buka, bahagian belakang tak ada, bahagian depan saja yang ada pun okey dah sebenarnya. Itu saja. So mungkin itu saja untuk C43 dan C-Class sebenarnya. Saya nak cerita tentang keselesaan penumpang belakang. Mesti korang tertunggu-tunggu bunyi exhaust dia macam mana kan. Jom kita nak cerita tentang harga dan bulanan dia macam mana sekali. Macam mana guys, korang dah dengar sendiri enjin V6 yang terhasil daripada enjin C43 ni. Ini belum lagi kita modify dari segi dia punya exhaust pipe dia. Okey. So, korang mesti nak tahu harga dia, bulanan dia. Okey. So, basically untuk Mercedes C43 ni, harga dia bermula untuk tahun 2018, harga dia bermula daripada RM280,000 dan korang boleh submit selama 9 tahun full loan, tak ada masalah disebabkan ini adalah 4 pintu. Okey, kemudian kalau korang dah submit full loan, bulanan dia boleh dianggarkan sekitar 3,300. Kalau korang nak kurang untuk bulanan dia, korang boleh letak down payment saja. Okey. So macam mana? Korang nak tak ambil Mercedes C43 ni? Perlu ke kalau korang ambil? Mestilah berbaloi. Kalau korang nak bakar untuk dalam bandar memang hemat minyak dan juga dari segi performance pun boleh korang masuk dalam track. Okey. So korang boleh pakai juga untuk jumpa klien, business purpose kan. Okey. So mungkin di video akan datang kita akan cerita lagi kereta-kereta Mercedes. Okey. Korang boleh tinggalkan di ruangan komen kereta apa lagi yang korang nak aku review. Okey. So sekian saja video pada kali ini. Itu sajalah. Okey. Assalamualaikum. Kuncalalai.